Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah binti Zamri, merupakan bekas pelajar bagi sekolah SMK Seri Gunung. Okay, umur saya 18 sekarang ni. Saya tinggal di kampung Pulau Kerengga, Anak Bukit, Alustar Kedah. Dulu sekolah rendah saya sekolah dekat SK Gunung. Kemudian sekolah menengah dari Form 1 sampai Form 5 dekat SMK Seri Gunung. Dan sekarang ni saya sambung belajar. Lepas SPM saya sambung belajar dekat IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan, Kuala Lipis, Pahang. Dan saya mempunyai 4 adik-beradik dan anak keempat. Capaian saya dalam peperiksaan SPM tahun 2020, tahun lepas, saya dapat 8A daripada 8 subjek, iaitu 4A biasa dengan 4A tolak. Okay. A biasa ni subjek matematik, pendidikan Islam, perniagaan dan juga sains rumah tangga. Dan A tolak sains, sejarah, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Saya ambil aliran perniagaan dengan sains rumah tangga. Siapakah saya 6 tahun akan datang? Okay, sekarang ni saya sedang menuntut di IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan dalam bidang bahasa Melayu. InsyaAllah kalau ada rezeki saya 6 tahun akan datang ni saya akan jadi pendidik tenaga pengajar di sekolah rendah dalam bidang bahasa Melayu lah. Okay. Pandangan berkenaan PDPR, bagi saya belajar di rumah ni banyak cabaran yang kena hadapi lah. Sebab sebelum ni kita dah biasa dengan bersemuka. Lepas tu secara tiba-tiba kita kena belajar secara maya sebab berlakunya pandemik ni. Jadi banyak cabaran. Contohnya cabaran dia bagi saya, kita susah nak terima cara pembelajaran tu. Sebab sebelum ni ialah kalau nak tanya cikgu boleh tanya depan-depan secara bersemuka dan kita boleh penerangan tu lebih jelas lah. Kalau berbanding dalam Google Meet ataupun secara maya ni agak susah. Yang kedua cabaran yang saya hadapi masalah internet yang kurang memuaskan. Selalunya kalau macam hujan ataupun cuaca yang tidak menentu, internet tu dia slow. Jadi susah bagi saya lah nak belajar. Kadang bila belajar online ni kurang puas, dengan belajar online lah kurang puas. Tapi kaedah PDPI juga akan buat pelajar berjaya kalau kita sendiri ada usaha lah. Jadi cara saya mengatasi cabaran tu, masa yang saya ada ni mesti diuruskan dengan baik. Saya kena pandai bahagikan masa saya, masa untuk buat kerja sekolah atau dan sebagainya. Kemudian saya akan menonton YouTube iaitu tentang pembelajaran ataupun menonton di televisyen, salah satunya rancangan Didik TV yang telah dianjurkan oleh pihak kerajaan. Kemudian ataupun cara mengatasi saya tengok di internet, cari maklumat ataupun berhubung dengan rakan atau guru sekiranya saya kurang faham tentang sesuatu lah. Pernahkah anda ponting kelas? Sebenarnya saya tak pernah, tapi jika tak dapat hadir, saya akan memaklumkan kepada guru subjek berkenaan terlebih dahulu dan memberikan sebab kenapa saya tidak boleh hadir. Dan kemudian saya akan bertanya kepada kawan saya lah tentang apa yang kita belajar hari ni, tentang latihan yang cikgu bagi, kita tanya kawan. Lepas tu dalam masa yang sama, selepas tu kita buat nota berkenaan tajuk yang cikgu sampaikan hari ni lah. Buat nota ringkas tentang tajuk tu ataupun tanya lebih detail kepada kawan lah yang join kelas tu.
kaedah belajar di rumah, saya akan cari maklumat berkenaan topik ataupun tajuk yang saya kurang faham atau kurang jelas. Saya akan cari maklumat lebih mendalam. Kemudian ataupun saya tengok YouTube, selain cikgu akan share lah video pengajaran dari YouTube untuk kita tengok tentang sesuatu topik tu. Jadi tengok yang tu, ataupun saya tengok macam pagi-pagi, setiap pagi ada rancangan dekat TV tu, Didik TV, TV yang khas untuk pembelajaran. Saya tengok macam contoh matematik pagi-pagi ataupun subjek lain lah, dan cikgu juga akan memaklumkan kepada kami tentang masa yang akan untuk subjek tu ke berapa macam tu. Okey, adakah sebenarnya saya suka main game. Macam saya suka main game, macam game tu boleh hilangkan stres saya lah. Jadi saya main game, bila main game tu dapat hilang stres, dan tapi kena ada had limit lah. Jangan main sampai tak ingat jam dah, main ada limit. Lepas tu saya akan buat aktiviti riadah. Kemudian pada pandangan saya, sangat penting untuk keluarga memantau penglibatan kita dalam PDPR, sebab keluarga boleh bagi sokongan kepada kita supaya kita tak hilang semangat tu lah, ataupun mereka membantu kita dalam mengelakkan stres, ataupun seterusnya keluarga juga boleh menyediakan keperluan internet yang mencukupi kepada kita supaya kita dapat mencari maklumat, memasuki kelas dengan mudah. Jadi ini akan mampu melaksanakan komunikasi positif dan efektif bersama keluarga lah. Komen saya berkenaan ini, sebenarnya adab ni bukan setakat dengan guru subjek kita atau guru kegemaran kita saja. Sebenarnya adab ni untuk semua orang, terutama guru, bukan guru yang tidak mengajar kita ke mengajar ke, kena hormat jugalah, kena ada adab. Ataupun kerani dekat sekolah, ibu bapa semua kita kena hormat, sebab adab ni mencerminkan diri kita. Guru ni sangat mulia, jadi dia bagi ilmu ni tak pernah berhenti walaupun banyak cabaran dia hadap. Jadi kita kena ada sifat sopan ketika berjumpa dengan mereka, atau macam memberi salam, bertegur sapa, senyum. Sebab bukan setakat guru kelas atau guru subjek yang mendoakan kita, tapi guru yang tidak mengajar kita juga mengharapkan dan berdoa untuk kita mencapai kejayaan pada masa akan datang. Jadi kita kena hormatlah cikgu, ada adab dengan mereka, jangan suka kasar. Okay. Bagaimana rakan supaya mempengaruhi saya? Mereka memberi sokongan moral antara satu sama lain. Jika ada menghadapi masalah, cuba tolong, macam memberi nasihat dan sebagainya untuk kita terus semangat dalam belajar ni lah. Contohnya kalau macam bagi saya, kalau saya kurang faham tentang sesuatu perkara, saya akan berhubung dengan mereka, tanya tolong terangkan sikit supaya saya boleh berfikir dengan lebih jauh. Dan kalau jika ada rakan sebaya ni, saya tidak akan berasa keseorangan atau ketinggalan, sebab mereka sentiasa berada di belakang saya untuk menyokong saya dalam menghadapi cabaran lah. Okay, yang terakhir sekali, tips untuk kekal bermotivasi menghadiri kelas PDPR dan bersemuka. Ingatlah, apa yang kita buat, kita usaha ni sebenarnya untuk diri kita, bukan untuk orang lain, bukan untuk puaskan orang lain, tapi untuk diri kita juga, untuk masa depan kita. Kita belajar bersungguh-sungguh ni, kita dapat ubah nasib keluarga, untuk meningkatkan taraf hidup keluarga kita ke. Okay, sentiasa meminta restu dan berkat daripada ibu bapa dan guru. Okay, dalam hidup ni memang banyak cabaran, tapi tak mustahil kita
tak boleh berjaya kalau kita sentiasa berusaha dan tak pernah putus asa serta yakin yang kita ni boleh buat. Okay. Kita sepatutnya pedulikan kata-kata negatif kalau dikata apa-apa ke, contoh orang kata macam-macam ke, kita tak boleh buruk sangka dan jadikan benda tu positif, sebab kalau negatif, kalau kita akan boleh buat kita rasa down lah. Salah satunya cuba perbaiki diri kita balik, perbaiki apa yang kita buat salah dan jadikan dia sebagai pengajaran. Okay. InsyaAllah kalau kita ada usaha, ada keyakinan, kita akan boleh berjaya sebab usaha takkan mengkhianati hasil. Okay. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.